Salam sejahtera dan selamat petang kepada pengacara majlis Merekap Setiausaha Cawangan Negeri Sembilan. Saudara dan saudari saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya minta maaf kerana kita mulakan majlis ini sejam lewat. Kerana ada sebab-sebab lah. Ramai orang belum ada sampai pasal itu kita larikan masih sedikit. Yang berhormat, yang berbahaya, yang berhormat Tuan S. Weerapan Ali Esko, Kerajaan Negeri Sembilan, dan yang berbahagia Dato' W.S. Morgan bekas Adong di Negeri Sembilan, dan Timbalan Presiden NUPW Encik Viren, Naib Presiden Encik Nagaraj, dan Encik Neminadan selaku Setiausaha Keuangan, Saudara Sandugum selaku Timbalan Setiausaha Agung, Encik Nawaz selaku Setiausaha Kerja NUPW Kebangsaan, Encik Rahman Ali Esko, ahli jawatan kuasa negeri, bekas-bekas pemimpin dan juga ahli terusnya setiausaha daripada cawangan-cawangan lain, dan juga chairman pengurusi daripada cawangan lain, dan juga saudara dan saudari Tuan Rosli, pengarah JTK, Encik Mapa, Wakil Mapa Sepuan, dan Puan Nafziah binti Jamila, Vice President MSU, dan juga para pengarah, pemberita, pegawai berkeso, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya memang rasa bangga dan cukupitanya dapat hadir dalam majlis yang mulia ini. Satu bersejarah lah. Ahli Kesatuan kita ini, saya juga ucap tahniah kepada Cawangan Negeri Sembilan yang menganjurkan sambutan ulangan tahun 1978 secara meriah. Dan kita mesti tahu pekerja-pekerja harus memahami apakah kesatuan. Apakah kesatuan telah buat pada pekerja-pekerja? Apakah kita telah buat berjuang pada pekerja-pekerja sebagainya? Dalam perjalanan NUPW sebelumnya 78 tahun, kita ada berbagai masalah kita telah pun hadapi. Masih sekarang pun kita juga ada masalah. Masalah-masalahnya kecil, bukan macam dulu. Dulu orang putih yang jadi majikan, dan juga orang-orang yang tempatan yang kerja di pulau-pulaunya di perladangan. Kerana masa itu adalah getah utamakan tanaman di dalam Malaysia. Sekarang pula sudah ubah balik, tanam semula sudah jadi kelapa sawit. Oleh kerana itu pekerja-pekerja penoreh kita tak nak bekerja di dalam memotong buah, kerana mereka ingin memotong buah itu satu kerja yang berat, sangat susah nak buat. Oleh demikian mereka tak minat. Tapi satu masa dulu kita tahu dalam bersejarah ini 100% pekerja adalah tempatan. Tapi sekarang kita tahu dalam sektor perladangan hanya 20% pekerja yang tempatan. 80% itu yang orang asing. Kerana asing itu minat nak kerja. Mereka datang sini untuk mencari duit.
mereka mencari duit, kumpul duit dan hantar balik kepada negara-negara masing-masing. Orang tempatan ini hanya kediaman dan sekolah untuk anak-anak kita, dan juga tidak mau kerja overtime selebih masa sebagainya. So ini adalah timbul masalah. Tapi masalah-masalah kita telah pun demi ke demi kita tak dapat cari dan selesaikan dengan munasabah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa tempatan ataupun ladang. Mereka harus main peranan apabila ada timbul masalah pertikaian di sektor-sektornya. Mereka adalah terus berundingan dengan pihak majikan dan selesainya dengan munasabah. Itu satu benda yang sabar pada mereka, kerana kalau tidak ada buat, maka ada masalah yang lagi penting, lagi besar. Dan juga cawangan besar seperti macam itu. Apabila mereka di tempatan tidak boleh dapat selesai, maka cawangan telah cabut. Dan juga cawangan bawa perkara ini kepada jabatan-jabatan tertentu, JPK, JPP dan juga SOKSO dan IPF sebagainya. Kita cari jalan dan menyelesaikan secara sempurna. Inilah kesatuan punya tugas, kerana kita sentiasa menjaga kehidupan mereka, pekerja-pekerja ladang. Dalam negara kita, hanya sektor berladangan juga ada bagi rumah kediaman pada pekerja-pekerja. Bila waktu mereka kerja sampai bersara, mereka adalah tunduk rumah di situ. Lain-lain sektor tidak ada beri rumah, tidak ada bagi air, tidak ada bagi lampu. Kemudahan asas itu yang adalah keutamaan pada masyarakat. Tapi kita telah tundukkan, kita telah jayakan, kita dapat selesaikan semua segala masalah-masalah melalui berundingan sebagainya. So inilah kita kena harus memaham. Izinkan saya boleh gunakan dua bahasa ibunda saya juga. சகோதரிகளே இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் முக்கிய தலைவர்கள், இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட இணைய சகோதர சகோதரிகள், தோட்ட அங்கத்தினர்கள், தோட்டத்தில் சேராமல் இருந்தாலும் கூட, அங்கத்தினராக சேராமல் இருந்தாலும் கூட, அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு தொழிற்சங்கம் எப்போதும் துணையாக இருந்து அவங்களுக்காக, அவங்களுடைய பிரச்சனை தீர்வுக்காக நாம் எப்பொழுதுமே போராடி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அந்த வகையில தொழிற்சங்கத்தோட சரித்திரத்தை நம்ம புரட்டி பார்க்கும் பொழுது டாக்டர் மோகன் அவர்கள் தெளிவா சொன்னார். அவர் ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப பேசியிருப்பாங்க. ஆனா நம் டைம் ரொம்ப ஓடி போச்சு. இந்த நேரத்துல பரிசு கொடுக்கிற நேரம் இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். காரணம் தாமதமாக தொடங்கப்பட்டது காரணமாக தொடர்ந்து நீடிப்பான பேச்சுக்களை பேசுவதற்கு யாருக்கும் சந்தர்ப்பம் அமையவில்லை என்பதை நான் உணர்கின்றேன். மாண்புமிகு மாநில அமைச்சர் அவர்களுக்கும் ரொம்ப அவர் பேசணும்னு எதிர்பார்த்தாரு. ஆனா அவரால் பேச முடியலன்றது அவரோட பேச்சிலிருந்து தெரிஞ்சு கொண்டேன். ஏன்னா காரணம் இந்த நேரம் பற்றாக்குறையை ஒரு பெரிய காரணமாக அமைந்திருக்கின்றது. அதனால சகோதரர்களை sekarang saya tahu saudara dan saudari, itu sama panjang dan lebar ucapan saya, kerana kita mau singkatkan masa, kerana waktu makan dah sampai. Dan saya ingin masuk untuk satu dua perkara yang penting. Masa terkini kita ada masalah, itu yang penting. Satu, kita punya perjanjian bersama. Harus kita kena fikir perjanjian bersama. Banyak yang kita telah dapat selesai dengan munasabah. Adalah satu dua kali kita telah pergi mahkamah perusahaan. Dan tadi Encik Nawa kata 68 Dr. Bimbing pergi mahkamah perusahaan untuk dapat pekerja-pekerja gaji bulanan. Dan masa di tahun 1986 sekali lagi kita pergi mahkamah. Dalam mahkamah itu kita adalah terus kita telah beri keterangan ujah kita di dalam mahkamah pembicaraan itu terus sambung jalankan 40 hari bersejarah dalam Malaysia kita, saudara dan saudari. அதாவது 1986 40 நாள் தொடர்ந்து நம்முடைய தோட்ட தொழிலாளர்கள் மாத சம்பளத்துக்காக போராட்டம் நடத்தி தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அந்த அளவுக்கு தொழிற்சங்கம் நம்மளோட தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய நலனை காக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்த நாட்டில் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும், அவர்களும் ஒரு கௌரவமான தொழில் செய்கின்றார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் நாம் நம்மளுடைய
மாத சம்பள போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வந்தோம். Tetapi dalam Mahkamah Perusahaan masa di tahun 1986 kita menang. Sebenar-benarnya morally kita menang, tetapi kita kalahkan daripada mahkamah. Kerana bila kita pergi bincang di situ, MAPA tak setuju kita punya cadangan. NUPW sentiasa beri tekanan kita mesti mendapat gaji bulanan. Tapi MAPA ngana bagi, so kita pergi mahkamah. Mahkamah apa yang telah jadi adalah wakil bebas seorang di dalam mahkamah, wakil pekerja seorang, wakil majikan seorang, dan chairman hakim seorang. 4 orang duduk situ, dengar apakah macam mana akan tunduk kita dan sebagainya. Akhir-akhirnya wakil majikan telah bersetuju, wakil pekerja telah setuju boleh beri gaji bulanan pada pekerja ladang. Tetapi bekas ahli itu, wakil bebas itu dia tak setuju. Presiden mahkamah sendiri tak setuju. So undi itu 2x2 sama kuat, mana mau buat putusan. Akhirnya undi kuasa, chairman mahkamah dia kuat gunakan kuasa, undi kuasa, dan dia cakap kita tidak boleh setuju dapat gaji bulanan pada pekerja ladang. So 3-2 kita kalah. Sebenarnya bukan kita kalah, karena MAPA sendiri sudah setuju di dalam Mahkamah Perusahaan. Apa ada lagi sakit? Siapa yang sakit? தொழிலாளர்களுடைய பிரதிநிதியும் முதலாளியோட பிரதிநிதியும் ஒத்துக்கொண்ட பிறகு கோர்ட்டோட பிரசிடென்ட் வந்து நம்மள தோக்க அடிச்சாங்க. அதுதான் சரித்திரம். இது வந்து சரித்திரம் சகோதரர்களே. அன்னைக்கு எந்த இயக்கமும் எந்த போராட்டமும் நமக்கு வந்து முன்னுக்கு நின்று நமக்கு ஆதரவு கொடுத்து பெரிய போராட்டங்கள் ஒண்ணுமே நடத்தல. ஆனா அன்னைக்கு நினைச்சிருந்தாங்க இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமைப்புகளும் அனைத்து இயக்கங்களும் ஒரே குரலோட தொழிற்சங்கத்தை வந்து நீங்க வந்துட்டு தொழிற்சங்கத்தை அவமானப்படுத்திட்டீங்க, தொழிற்சங்கத்தோட நியாயமான கோரிக்கைக்கு நீங்க வந்துட்டு கோர்ட் வந்து செவி சாய்க்கல, அரசாங்கம் அதுக்கான ஆதரவு கொடுத்துன்னு ஒரு போராட்டம் நடத்தியிருந்தா அது வேற விதமாக போயிருக்கும். அப்பயே நமக்கான ஒரு நல்ல ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். இருந்தாலும் சகோதரர்களை நாம் எது எப்படி இருந்தாலும் தொடர்ந்து நம்முடைய போராட்டத்தின் வழியாக நம்ம 90களில் சேஃப்டி நெட், அதாவது dalam 90-an mula-mula kita dapat safety net gaji yang garanti tetap. Dalam dulu sejarah NUPW, berjanjian NUPW kalau 10 hari you kerja, 10 hari gaji. Kalau hujan turut-turut 2 hari saja kerja 1 bulan, 2 hari saja gaji. Lain hari semua tak ada gaji. Masih lagi pekerja-pekerja adalah hidup sempurna. Masih pekerja-pekerja tidak ada susah payah seperti macam masa terkini. Tapi kita telah dapat berjanjian itu dapat safety net. Walaupun kurang RM350. Jikalau terus hujan, you tak boleh dapat kerja, majikan tidak boleh mampu bagi kerja, you punya gaji tetap ada RM350. Itu demi kita sudah naik sampai RM650. Waktu itulah kerajaan 3 bagian tripartism, majikan, kesatuan, dan juga kerajaan, majikan, kesatuan, kerajaan. Tiga-tiga pihak ini sudah kumpul, duduk dan bincang perkara ini, barulah kita telah pun amalkan satu gaji minimum pada pekerja-pekerja. Kalau tidak, kita safety net tidaklah dapat di situ, ini tidaklah boleh berlaku. Walau macam mana pun saudara dan saudari, sekarang kita pula sudah pergi ke Mahkamah Perusahaan. Kali ini punya perjanjian kita bukan tanya satu harta benda pada majikan-majikan, tidak. Hanya kita minta itu boleh mampu bayar oleh majikan, mesti boleh bayar. Kerana kita tahu pandemik COVID, saudara-saudara dan saudari-saudari semua harus faham. Waktu COVID itu sudah tahu semua sektor-sektor di Malaysia ini tidak ada beroperasi, kecuali kan pekerja ladang. Pekerja ladang terus beroperasi, dapat cari hasil pada majikan.
Lain-lain sektor, tak ada operasi, tak ada untung. Majikan-majikan mampu tolong menolong, sayang menyayang pada pekerja-pekerja mereka. Ada juga bayar gaji. Tetapi sektor peladangan terus hari-hari kerja, hari-hari dapat hasil, tambah hasil. Tapi kita minta gaji kemenaikan, mapa ni tak sedar tolak ansur dan tak sedar fikir perkara ini satu perkara yang serius. Ini amat berkecita saudara dan saudari. அதாவது கோவிட் டைம்ல இந்த நாட்டில் எல்லாத்துக்குமே எத்தனையோ செக்டர் வேலையே இல்லாம இருந்தாங்க. ஆனா தோட்ட தொழில் மட்டும் புதுசா வேலை செஞ்சோம். அந்த செக்டர்லாம் வேலை இல்லை, ஆனா இருந்தாலும் அவங்க முதலாளிக்கு லாபம் இல்லை, சம்பளம் இல்லை, தொழிலாளி அவன் கவனிச்சான். அவன் தொழிலாளிக்கு ஆதரவு கொடுத்தான். ஆனா நம்ம நல்லா சம்பாதிச்சு கொடுத்தோம், முதலாளி நல்லா சேமிச்சாங்க, நல்ல லாபத்தை சமைச்சாங்க. ஆனா நம்ம இப்ப கேட்கக்கூடிய நம்ம சம்பள ஒப்பந்தத்துல அவங்க எதுவுமே கொடுக்க முடியாது, தட்டி கழிச்சது இது ஒரு பெரிய அவமானமான செயலாக நான் கருதுகிறேன் சகோதர சகோதரி. Apakah kita minta kali adalah lebih kurang 5 perkara yang penting. Satu, kita minta kenaikan gaji 12%. Dua, kita minta ini baru-baru punya cadangan lah. Kita dah minta harga bonus raya. Bonus raya maksudnya satu hari kita minta RM2.50 kali dengan jumlah 1 tahun berapa hari dia kerja, kali dengan bagilah dia 1 tahun sekali. Orang India bagi dia boleh, orang Melayu boleh 2 hari puasa, ada yang puasa, dan Kristian boleh dah jadi hari Christmas dan sebagainya. Tapi majikan mana bagi? Apa salahnya disayang menyayang pada pekerja-pekerja? Kebudayaan pekerja ini seharusnya kalau majikan sayang dan tolong, kita 2 kali ganda kita sayang dan tolong balas balik. Ini kebudayaan pekerja-pekerja ladang. Tapi harus pekerja mampu ini timbang ini tak amat bagi kita. Dan juga kita minta apa? Bunch itu bunch kauda ataupun kita cakap grooming. Mereka punya gaji RM3, kita sekarang minta RM5. Jumlah pekerja berapa banyak? Jumlah pekerja di sektor peladangan ahli anggota MAPA adalah 160,000 lebih pekerjaan. Tapi terlibat ini benda ini hanya berapa? 10,000 pun tak sampai. Mandor kita tanya RM3 tambah. Mandor jumlah berapa? Tak sampai 10,000. So ini semua tak boleh bayar kah? Tak mampu bayar kah? Boleh bayar, tapi mana bayar itu saja. Mereka segala kali di orang mereka sudah tahu, kerana sekarang jumlah pekerja yang adalah 80% orang asing. Kalau orang tempatan mengangkat tindakan perusahaan, memang tak kuat. Kalau kita duduk rumah, mereka pergi kerja. Macam mana kita boleh kawalkan pendudukan kita, pendirian kita? Sebab itulah mengapa dia main peranan seperti macam itu. Sedikit mestilah tahu, mesti sokonglah pada rakyat pekerja-pekerja masing-masing di syarikat-syarikat. Bukan syarikat-syarikat ini rugi, tidak. Kalau gaji-gaji ke atasan itu saja 1 bulan boleh bayar semua jumlah pekerjaan. Kita bukan mau iri hati, tidaklah. Bukan niat kita iri hati, tidak. Tetapi sebenarnya kita yang pokok adalah duit. Pokok duit di mana? Atas pokok. Kalau pekerja tak bawa galak, tak turun, tak ada hasil. Pokok you punya tahu. Tapi benda itu kita mau turun siapa tu pekerja ada. Kerja keras. Mereka yang buat kerja, kita mesti malah tolong pada mereka. Gaji sekarang dia jawab senang. Oh, RM300 satu bos naik. Betul, bukan syarikat perladangan saja. Seluruhan satu Malaysia pekerja-pekerja ke Sumat naik satu kali dos RM300. Mereka syarikat-syarikat paling mampu mengapa? Mengapa tak mampu? So inilah keadaan sekarang saudara dan saudari. Lagi juga kita minta apa? Kita minta itu shift allowance. Dan kita minta tambahan untuk
kerja mil. Jumlah pekerja mil berapa banyak orang? Jumlah pekerja saya ingin tak sampai 10.000 orang. Hanya RM2 kita minta. Untuk 10.000 orang tak boleh bayar. Kalau kita minta 160.000 orang, memang saya tahu itu satu beban besar. Kos bisa kena besar. Tapi ini bukan seperti macam itu. Kita tak pecah-pecahkan orang-orang. Kongsi kong berapa banyak? Kongsi kong kita minta areas, kita tak boleh bayar. Walaupun ini telah amalkan gaji minimum daripada bulan 5. 4 bulan itu tamat kita punya perjanjian, mesti lama bayar ke 4 bulan punya areas. Tak boleh bayar macam mana ni? Kenapa buat seperti macam ini? Kenapa memperlikan pekerja-pekerja ladang? Jikalau pekerja-pekerja ladang cukup-cukup malas nak buat kerja, habis kali-kali ini boleh hangus. Bukan cara kita mau buat demikian. Kerana tanpa majikan, pekerja tidak boleh hidup. Tanpa pekerja, majikan tidak boleh jadi kekayaan. Oleh kerana ini, dua-dua pihak mesti seperti macam suami dengan isteri lah. Satu keluarga. Kita memain peranan seperti macam itu. Kalau ansur win-win situation, kalau you dapat untung, saya dapat untung. Harga bonus kita minta. Harga bonus bila naik harga, you tambah. Kalau turun harga bersama-sama yang turun, kita pun setuju. Atau சகோதரிகளா இந்த வாட்டி நம்மளுடைய பேச்சுவார்த்தை வந்தது கோர்ட்டுக்கு போச்சு. நமக்கு ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு பலகீனமா இருக்குன்னா, அந்நிய தொழிலாளர்கள் நம்ம சங்கத்துல இன்னும் முழுமையாக அங்கம் பெறல. அதற்கான நடவடிக்கை தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கமிட்டிகள் நம்ம சீரிய முறையில் நடவடிக்கை எடுக்கல. அதனால நம்ம 20% உள்நாட்டு தொழிலாளர்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிறாங்க, 80% இல்லைன்ற அந்த ஒரு தெம்புல தான் நீங்க கேட்கறதா நான் கொடுக்க முடியாது. நீங்க வேலை நிறுத்தம் செய்றீங்களா, செஞ்சுட்டு போங்க, நான் அந்நிய தொழிலாளர் வச்சு வேலை செஞ்சுக்கிறேன். அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தில், ஆனா அந்த மனப்போக்குல தான் இன்னைக்கு மாப்பா இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றத நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. அதனால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் எப்பொழுதும் ஒற்றுமை தான் நமக்கு பலம். ஒற்றுமையும் ஒருபாட்டு நம்மளுடைய ஒழுங்கு நடவடிக்கை ஒழுங்கா இருந்தா, விசுவாச சங்கத்து மேல இருந்தா, சங்கத்தை நம்ம நம்பினா, நிச்சயமாக நம்ம எல்லாம் ஒன்று கூடி வடம் பிடிச்சி இழுத்தப்ப தேர்வு வரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதுபோல் நம்ம அந்நிய தொழிலாளர்கள் தோட்டத்தில் இருந்தாலும் அவங்களின் சக தொழிலாளர்கள் நண்பர்கள், நம்மளுடைய உறவினர் என்ற அடிப்படையில அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு. நம்மள ஓரம் தள்ளி வச்சு நம்ம ஒதுக்கி வைக்கணும்னு சொன்னாங்க, அவங்க நிச்சயமாக தனிச்சையாக தான் இருப்பாங்க. அதனால அவங்களோட ஆதரவு நமக்கு கிடைக்காது என்பதை நம்ம உணர வேண்டும். அதான் நாம் தொழிலாளர் வர்க்கம் என்ற அடிப்படையில் நம்ம நிச்சயமாக நாம் எல்லாம் ஒரு கொடையின் கீழ் ஒன்று கூடுவதற்கான நடவடிக்கை நம்ம எடுக்கணும்ன்ற சமயத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Saudara-saudara, kita punya sekarang juga kita punya case sepatutnya Mahkamah telah bagi hari bulan pencarian bulan Januari 15 dengan 16. Hari ini sudah 27. Tiba-tiba saya terima satu surat daripada Mahkamah, dia cakap ini kita tunda pada lain hari kerana pengurusi Mahkamah telah letak jawatan. Satu Malaysia, kalau seorang sudah letak jawatan, menunggu berapa hari mengisi tempat itu? Susah tak? Kenapa ini masuk makan panjang? Dan 22 hari bulan ditetapkan hari baru, pencarian hari baru, bulan November tahun ini 12 dengan 13. So ini satu penggal punya perjanjian sudah tamat lah. இப்ப நம்மளுடைய நீங்களாம் நினைக்கலாம், என்ன சம்பள பேச்சுவார்த்தை ஒன்றும் தீர்வு காணல, நமக்கெல்லாம் ஏரி சப்பா கிடைக்க தொழிற்சங்கம் என்ன தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். தொழிற்சங்கம் என்னைக்கு தொழிலாளி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காசா இருந்தா கூட நியாயமா வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக போராட்டம் நடத்துவதுதான் தொழிற்சங்கம். அப்படிதான் தொழிற்சங்கம் இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றது சகோதரர்கள. ஆனா இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா, 15-16 இந்த மாசம் விசாரணை திடீர்னு சூறா வருது, நம்ம ஒத்தி வைக்கிறோம். காரணம், கோர்ட்ல சேர்மன் இல்ல. ஒரு சேர்மன் இனிமேல் தான் பிறந்து வளர்ந்து அந்த இடத்துக்கு வர போறாரு. அதுக்காக நம்ம காத்துட்டு இருக்கணும். உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வருஷம் 11ஆம் வருஷம் 12ஆம் வருஷம் விசாரணை. அப்ப நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? கோர்ட்டுக்கு போன பிறகு 3ஆம் தரப்பு கையில போன பிறகு நம்ம நினைச்ச போல எதுவுமே செய்ய முடியாது. நாம் நினைச்ச போல எந்த காரியத்தையும் நடத்த முடியாது.
ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பொறுமை காக்கணும், நம்ம வந்து பொறுமையாக இருக்கணும். நம்மளோட காரியம் எல்லாம் வந்து வீரியத்தில் இருக்கக்கூடாது, காரியத்தில் இருக்கணும். காரியத்துல இருந்து நம்ம வெற்றி பெறணும். தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமையை வாங்கி கொடுக்கணும். அந்த வாங்கி கொடுக்கறதுக்கான போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மகிழ்ச்சியான விஷயத்துல நாங்க சொல்ல ஆசைப்படுறேன். எவ்வளவு நாளாலும் உங்களுக்கு குறைஞ்சி சம்பளம் பாதிக்காது. ஒரே வருஷம் தீர்ந்திருந்தா 10 வெள்ளி, ஒரு வருஷம் தீர்ந்திருந்தா 100 வெள்ளி, 3 வருஷம் இருந்தா உங்களுக்கு முழுமையான காசு கிடைக்கும். அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்க இருங்க. சங்கம் உங்களை கைவிடாது. அதனால நம்ம பொறுமை காத்து எதிர்காலத்தில் சங்கம் இன்னும் வலுப்பெறுவதற்காக நம்ம நடவடிக்கை எடுத்தாதான் வரக்கூடிய காலங்களில் ஒப்பந்தம் இன்னும் சீரும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் சகோதரர்களை. நான் தொழிலாளர் அமைச்சுக்கு லெட்டர் போட்டேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் கடந்துட்டு போதே எங்க சந்திக்கணும்னு. புதிய தொழிலாளர் அமைச்சர் கூப்பிட்டாங்க, அவரோட செக்ரட்டரி கூப்பிட்டாங்க. saya telah hantar satu surat kepada Menteri Sumber Malaysia, tapi saya telah balas daripada Setiausaha Sulit daripada Menteri Sumber Malaysia. Kita adalah dapat satu berjumpaan 24 hari bulan-bulan ini kemarin. Kita sudah cerita apa yang benda-benda yang telah berlaku. Ini satu penggal punya perjanjian sudah tamat. Kerana bulan 1 kita mau mula satu perjanjian baru. Ini maka masih dia lah untuk satu perjanjian macam mana kita mau selesai. So inilah perkara-perkara yang penting kita yang hadapi. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், 3 வருஷம் முடிய போகுது. அப்ப அடுத்து இன்னொரு பேச்சு தொடரணும். நம்ம பேச்சுவார்த்தை வெற்றி பெறணும். நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னாக்க சகோதரிகளை நாம சங்கத்தின் நம்பிக்கையோடு நம்ம சங்கத்தை வழி நடத்தினா நிச்சயமாக சங்கம் பெறும், நம்மளுடைய கோரிக்கை நிறைவேறும். Saudara dan saudari, saya telah jumpa dengan Setiausaha Sulit daripada Menteri Sumber Malaysia. Beliau juga ada jumpa dengan jawatan kuasa perundingan daripada pihak NUPW. Kita telah cerita dengan apa yang ada masalah-masalah yang kita hadapi. Mereka pun sudah setuju dan mereka juga kata dia mau panggil daripada pihak MAPA dan dia mau bincang perkara ini secara teliti. Dia cakap jikalau boleh sebelum jalan perceraian di dalam mahkamah perusahaan kita mau selesai luar daripada mahkamah. Kita bersetuju. Kita mesti mau selesai perkara dengan munasabah, bukan tolak ansur. Takkan semua benda kita boleh tolak itu. Apa yang mana yang kalau kita punya cadangan 10, kalau 5 mau tolak ansur okey lah. Takkan 10 pun kita mau tolak ansur, tak boleh. Mesti sekarang kita punya keadaan harga pengguna kita semua pun tahu, menteri pun ada bagi tahu, Jenawab pun ada bagi tahu, Dato' pun ada juga bagi tahu sekarang harga pengguna begitu tinggi. Hari-hari satu-satu barang naik. So kita punya gaji tak naik. Macam mana kita boleh mampu berbelanjaan? So oleh kerana itulah kita yang ada masalah. Walau macam mana pun saudara dan saudari, sepatutnya saya ingin saya mau beri ucapan lebih panjang dan lebar. Kita mau beri keterangan lanjut pada para hadirin, tapi tak dapat sampai masa. Oleh kerana itu saya memanglah rasa bangga dan kita sentiasa menjagakan perpaduan yang kukuh saudara dan saudari. Saya juga ucapkan negeri Ali Esko dan juga adong-adong di dalam negeri-negeri 9 kerana perumahan pekerja-pekerja ladang di Tanah Merah pun dapat selesai dengan munasabah. Saya ucapkan sabas dengan pada kerajaan. Seperti macam ini semua cawangan kita rapat dengan kerajaan. Kita bukan mencari salah dan kita bukan mencari hero. Tidak, itu bukan niat kita. Niat kita sayang, menyayang dan menolong pada pekerja-pekerja. Hak-hak manusia dan juga hak-hak kepada pekerja-pekerja. Itu yang penting. Dan inilah kata-kata saya dan juga saya rasa bangga dan sebegitunya saya merasmikan Hari Kesatuan ulang tahun yang 78. Sekian, terima kasih. Demikianlah ucapan perasmian oleh Dato'. Sebelum kita pergi ke majlis akan dan seterusnya, kita makan dulu. Okey, makan dulu, lepas itu kita sambung.